Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi saudara-saudara sekalian, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini. Jadi malam ni kita ada satu mesyuarat khas dengan kawan-kawan kita dari sisi Johor, wakil-wakil dan mereka yang diamanahkanlah untuk memegang beberapa perkara. Jadi sebelum kita bermesyuarat, kita buat review sikitlah tentang beberapa perkara yang penting di dalam kehidupan kita ni sebagai mukadimah. Jadi sekadar tazkirah ringkaslah, insya-Allah. Tak ada iklan apa pun. Siapa yang ada adalah, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama kita nak kena merasai syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan apa sahaja yang Allah bagi pada kita, sebenarnya itu adalah merupakan yang terbaik. Sebab segala itu merupakan perbuatan Allah. Tidak ada satu pun perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, yang kita nampak atau yang kita tak nampak, yang sedar atau tak sedar, yang sengaja tak sengaja kepada kita, tidak ada satu perkara pun, melainkan segala itu adalah merupakan, bila kita melihat dengan pandangan hati kita, pandangan mata hati kita, maka segala perbuatan itu tertibnya daripada Allah. Jadi inilah perkara yang kita nak kena rasa. Dan apabila kita merasakan demikian, maka kita mula melihat bahawa apabila kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita melihat perkara di depan kita, makhluk tadi, maka itu hanyalah bayangan, majasi, bayangan daripada perbuatan Allah. Apa yang manusia buat, semua perbuatan. Jadi bila kita memahami akan hakikat itu, bagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak bergerak satu atom, satu zarah dalam alam ini melainkan dengan izin Allah. Maka kita fahamlah yang gerak diam kita semua ditentukan oleh Allah. Semuanya adalah merupakan perbuatan Allah. Ini tahap yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Bila kita nak kenal Allah, mesti melalui yang ini. Kalau kita tak melalui yang ini, kita tak akan kenal Allah. Jadi sebab tu hari ini orang ramai kata saya belajar makrifat, saya makrifat kepada Allah, tapi rupa-rupanya yang dikenal bukan Allah tapi makhluk. Jadi kita nak kena ikut proses inilah, proses yang telah ditunjuk oleh para ulama kita, yang telah hidup bersama-sama dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkara ini diputuskan oleh sistem pendidikan yang ada pada hari ini. Sistem pendidikan hari ini dia mengajar kita rukun iman, rukun Islam. Dia mengajar kita huraian al-iman, huraian al-Islam. Dia mengajar juga kepada kita dia punya hujah-hujahnya, dia punya dalil-dalilnya. Tapi dia tak mengajar proses. Macam mana nak kenal Allah. Dia cuma kata, saya ingat lagi masa saya belajar sekolah agama di Johor ni, dulu kan, apakah dalil adanya Allah, adanya alam ini, betul? Ada alam ini adalah Allah, dia kata. Kalau tak ada alam ni, tak ada Allah. Jadi begitulah nampaknya macam itu kan. Ada alam ini, ada Allah. Lepas tu kita tanya, kalau alam ni tak ada, adakah Allah ada? Sebab alam ni sebelum ni tak ada. Dia ada kan? Maknanya kalau ikut logik, tak ada lah sebab tak ada alam. Jadi sebenarnya, itu hanyalah merupakan menggunakan rasional. Jadi ada dua pendekatan untuk kita memahami, mengenal Allah ini. Yang pertama dengan rasional lah, dengan logik. Tetapi logik saja tidak memadai. Dia kena juga dengan hati. Yang paling sebenar, yang sempurna ialah hati. Dan inilah perkara yang paling asas dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi pada hari ini sebab kita nak sama-sama merasai. Supaya apa? Supaya kita tahu apa pun yang berlaku daripada Allah. Dan bila daripada Allah, mestilah baik. Mesti baik. Tak ada yang tak baik. Maka inilah orang beriman, dia menjadi ajaban li amril mukmin. Ajaib kepada orang-orang yang beriman dalam urusan mereka. Jadi kalau dibagi benda nikmat baik, dia akan syukur, syakara. Kalau dibagi benda-benda yang bala, bencana, dia akan sabar, dia sabar. Dia sebut kat sini, kita nak kena rasa. Sebab tu, bagi orang beriman, kita nak kena rasa seronok aja, sedih apa? Halawah ni apa?
rasa manis kan hidup. Jadi kalau kita sedih tu maknanya kan kita terlupa Allah sekejap. Bukan tak boleh sedih, tapi sedih tu mendekatkan lagi kita dengan Allah. Kita kata apa, ya Allah, hari ni aku tak dapat gaji, hari ni aku sakit, apa-apa saja kan, kita nampak tu perbuatan Allah. Jadi begitu latihan kita, orang yang beriman ni latihan nak kenal Allah, melihat sesuatu, maka dia akan merasai Allah, dia merasai perbuatan Allah, dia merasai itu adalah merupakan daripada Allah. Itu nombor satu. Sehingga akhirnya bila kita dapat macam itu, akhirnya kita akan dapat membuang diri kita sendiri, buang diri kita dari sudut kita rasa bahawa akulah macam itu. Jadi kita akan buang. Maka di sinilah kita akan dapat bersabar, bertawakal, bergantung dan sebagainya. Secara ringkasnya lah kan. Dan untuk melakukan itu kita perlu benar-benar membina satu perasaan terikat dengan Allah melalui zikrullah. Macam mana kita nak bersihkan hati kita tu, kita kena bersihkan hati kita dengan zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. So peranan dia kat situ lah. Sebab kita nak lembutkan hati kita. Sebab hati kita nak rasa, kalau kita tengok satu berlaku, nak rasa Allah yang melakukan tu, tak sampai. Kita nampak manusia yang buat, kita nampak kan orang yang buat. Kita tidak dapat merasai itu adalah Allah, perbuatan Allah. Jadi bila kita merasai itu perbuatan Allah, maka kita pun akan bersyukur bila dia bagi nikmat, bila bagi tak elok kita sabar, bila dia bagi kita satu dalam keadaan kita mungkin terjerumus dalam maksiat, kesalahan, kita istighfar, bertaubat. Jadi bila Allah bagi kita kekuatan pula nak beramal, kita makin tunduk ke Allah. Sebab kita tahu bukan kita yang benar-benar buat tu, Allah yang bagi kita buat. Ini tauhidul af'al. Ini peringkat orang awam. Nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala mesti kenal yang ini dulu. Baru kenal Allah. Kita kenal perbuatan Allah. Lepas tu kita kenal sifat Allah pula. Sifat Allah ni kan, kalau kita tengok ulama-ulama telah menggariskan ada 20 sifat yang wajib. Kan, 20 sifat yang wajib. Jadi ada lagi sifat-sifat lain tu, tapi dia nak sebut bagi mudah, dia dah digariskan 20 sifat ni kira dah komplit lah. Begitu. Kan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bin nafsih, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu, qadiran, kaunuhu muridan sampai akhir. Yang kaunuhu ni sama juga sebenarnya keadaan kan. Jadi kalau tengok sifat 20 ni, bila ulama-ulama gariskan sifat 20 ni, kenapa dia buat sifat 20 ni? Walaupun Nabi tak buat ni. Kan? Sebab zaman Nabi ni, bila orang tu masuk Islam, hatinya tu dah bersih dah. Dia terima Allah tu, dia dah bersih, dia kenal. Macam kata Hamzah, kan, radhiyallahu an, Hamzah bin Abi Thalib, kan, pak saudara dia. Bila dia masuk Islam, bila dia beriman tu, kan, bila aku mendengar kau mengajar la ilaha illallah, aku tahu dah. Sebab bila aku berburu di gurun, aku tahu mesti ada Tuhan. Mesti ada Tuhan, dia kata. Sebab bila dia seorang-seorang, dia nak berburu dalam keadaan susah, dia mesti ada Tuhan yang menolong dia, yang bagian. Mesti ada, dia kata. Aku tak boleh hidup seorang-seorang sebab dia dah biasa susah, Hamzah. Jadi bila dia beriman tu, dia kata, sebelum dia beriman lagi dah dia rasa, aku dah rasa ada Tuhan. Cuma tak kenal lagi. Jadi bila Nabi ajar tu baru dia kenal. Jadi bila dia kenal, bila Rasulullah sebut la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Tidak ada yang menjadikan melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Jadi dia dah boleh faham. Orang Arab boleh faham. Sahabat-sahabat boleh faham. Tapi kita banyak-banyak lahir-lahir tengok Doraemon dulu. Bagi lahir-lahir anak-anak kita bagi game dulu kan. Tak kira lah game apa kan. Kalau dulu dia panggil apa yang baby apa tu yang ada Teletubbies kan, Teletubbies Teletubbies kan. Ataupun yang joget-joget tu apa? Macam naga tu. Bunny kan. Lepas tu sebelum tu lagi Sesame Street. Sesame Street. Jadi kita kena hak tu dulu kan. Ataupun
Kan, bila kita baby-baby itu pun kita tak dikenalkan dengan suasana yang boleh menyentuh. Contoh kan, kalau ibu-ibu mengandung kan, masa mengandung lagi dia dah kenalkan Allah. Dia bacakan ayat Quran, dia zikir-zikir. Jadi baby dah dapat rasa dah. Connection tu dah ada. Connection tu dah ada. Tapi masa dalam kandungan lagi, kita duduk kalau zaman-zaman dulu tu kan apa-apalah, agogo lah kan, 60-an kan. Kita duduk suka kan dan sebagainya. Jadi perasaan ibu, perasaan ayah tu dia tak connect dengan Allah, tak kenal Allah. Tapi dalam Islam dah Islam tapi tak connect. Jadi bila tak connect dengan Allah ni kan, jadi susah. Itu zaman kita, zaman sebelum pun sama juga. Jadi ulama menggariskan sifat-sifat Allah tu nak kenalkan semula manusia kepada Allah. Tapi yang lebih penting bukan setakat kenal. Yang kita tak faham hari ni, orang ingat belajar sifat 20 tu kita hafal aja. Bertahun-tahun belajar tak faham-faham. Dia tahu Allah ni wujud, qidam, baqa. Allah ni sama' basar, Allah mendengar, Allah melihat. Tapi dia buat dosa depan Allah. Dia tak rasa apa-apa. Sebab apa? Proses tak berjalan. Proses untuk kenal Allah tu tak berjalan. Bila proses kenal Allah tak berjalan, kita tak kenal lah kan Allah tu. Kalau kita kata masuk kelas, macam kita tidur kan, macam kita bermain. Jadi belajar tapi tak dapat. Sebab hati tidak dibentuk. Jadi ulama-ulama telah menggariskan sifat 20. Tujuan dia gariskan supaya nak memahamkan umat tentang Allah, nak kenalkan tentang Allah. Jadi proses dia macam itu. Jadi nak kenal Allah ni, pertama dia kata tadi ialah af'al, perbuatan. Yang ini mesti kita faham. Perbuatan daripada Allah. Yang baik dan yang jahat. Tetapi yang jahat tu kita tak sebutlah ni Allah yang buat jahat. Kenapa? Adab kita pada Allah. Tapi sebenarnya Allah yang bagi izin apa yang buat. Tetapi dengan apa? Dengan pilihan orang tu lah. Kita punya pilihan sendiri. Allah tak paksa kita. Apa dalil Allah tak paksa kita? Kan? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, dalam memeluk agama, tak ada paksaan. Jadi nak pilih hak ni ke A, B, C, dia pula pilih belaka. Maknanya Allah tidak menggagahi kita. Allah kata semua kena macam itu. Kalau itu dah jadi macam malaikat lah. Malaikat dia cerdik, dia ada akal, dia ada roh sebagainya, tapi dia tidak ada pilihan. Dia tak ada malaikat yang murtad, tak ada. Tak ada malaikat yang ada agama Kristian, tak ada. Walaupun orang agama Kristian kata dia nampak malaikat. Jadi malaikat dia memang dia baik je. Sebab apa? Allah dah jadikan dia makhluk yang tidak akan buat dosa. Kenapa? Kerana tidak ada nafsu pada dia. Dan pilihan yang ada pada dia pun pilihan yang itu saja. Begitu juga kita lihat dari sudut ujian yang lain. Contohnya macam binatang pun macam itu juga. Binatang dia tak ada pilihan, dia ikut sunnah dia. Kalau ayam tu sunnah ayam lah. Pagi-pagi berkokok lah dia. Dia kena bangun dulu sebelum orang lain bangun. Jadi kita pun heran kadang-kadang ayam tak berkokok. Rupanya ayam tu kena sembelih, bukan dia tak bangun, dia kena sembelih. Jadi nak sebut kat sini ayam tu sunnah dia mesti berkokok pagi-pagi kan. Contohnya begitulah. Jadi dia ada sunnah dia. Kalau lembu dia makan rumput, dia makan sayur, dia tak boleh makan daging. Itu sunnah dia. So dia ikut dia punya sunnah. Jadi tak ada pilihan. Binatang tak ada pilihan. Dia memang ikut apa yang Allah perintah. Tapi manusia dan jin dia bagi pilihan. Kita nak pilih mana? Kita pilihlah. Allah Maha mengetahui pilihan kita. Sebab tu Allah dah tahu kita ni pilih apa. Dan kita nak pergi mana. Masuk syurga, masuk neraka. Allah dah tulis semua dah. Sebab Allah Maha mengetahui. Itu pengetahuan Allah yang Maha bijaksana. Jadi Allah ni Maha mengetahui. Dia dah jadikan. Kan? Contohnya dia katakan. Bob kan. Contohnya kan. Bukan nama sebenar. Bob kan. Lahir-lahir kan. Dia akan jadi orang macam ini. Pergi sekolah sekian-sekian. Habis belajar, pergi kerja sekian-sekian. Lepas kerja satu, tukar tak nak kerja lain pula. Lepas tu kerja lain, lalas kan. Dia kerja full time dengan dakwah contoh kan. Akhirnya dia pilih masuk syurga Jannatul Firdaus. Dia masuk syurga Jannatul Firdaus pun Allah dah tahu dah. Allah dah tahu. Itu ilmu Allah kan. Ilmu Allah. Kemudian nak sebut apa namanya kita kata perbuatan kita kan. Pun Allah dah tahu. Jadi itu dah Lauh Mahfuz dah tulis semua. Lepas tu kalau orang tak faham kata kalau dah tulis kita tak boleh buat apa lah. Memang Allah dah tahu kita nak buat apa hari ni kan. Hari ni kita tak tahu kita akan kumpul kat sini tapi Allah dah tahu dah kan. Kita datang sini driving tak ngantuk, driving tak accident, Allah tahu dah. Driving accident Allah dah tahu dah. Jadi maknanya
Bila kita memahami akan hakikat kekuasaan Allah tu, maka baru kita kenal Allah. Tapi nak kenal Allah dengan logik tak cukup. Kita kena kenal dengan hati. Sebab tu kita kena pandang dengan pandangan basirah, pandangan mata hati. Apa pandangan mata hati itu? Kita melihat dengan iman kita. Sebab tu kita kena latih dengan perbuatan Allah dulu. Jadi orang yang melatih diri dengan perbuatan Allah ni, kalau kita latih sungguh-sungguh ni, maka nurul Islam kita akan memancar. Kita ada panggil nurul Islam, cahaya Islam. Kita ada cahaya Islam semua ni, semua ada dah mengucap dari kalimah syahadah, semua Allah bagi cahaya Islam. Nurul Islam. Jadi bila kita melihat, kita mula mendekati af'al Allah tadi, maka akhirnya sampai peringkat cahaya Islam tu akan berkembang, sehingga akhirnya kita seronok beribadah. Sembahyang tu jadi seronok. Jadi halawah, jadi manis. Jadi lazat. Bila Islam tu dah, kita seronok. Macam orang baru masuk Islam. Kita seronok dia buat semua. Bila kita mula mengenal. Kita nak kena kenal Allah tadi. Jadi bila kita dah mula kenal, dan halawah dengan manis rasa amalan zahir tadi, maka kita pun meningkat. Masuklah kepada kita pun mula nak mengenali sifat Allah pula. Sifat Allah tu, kalau untuk mudah kita proses diri kita, mula dengan sifat 20, mudah. Kita mula dengan sifat yang ada pada Allah, yang ada pada manusia kita nampak. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Contoh kan. Qudrah ada tak? Manusia pun ada qudrah juga. Kan, iradah ada juga kehendak. Ilmu pun ada juga. Hayat hidup juga. Kan, sama' mendengar, basar melihat. Kan, kalam bercakap. Jadi semua sifat yang ada pada kita ni, maksud mentauhidkan sifat Allah tadi, semua sifat tu dia terbit daripada Allah, bergantung kepada Allah, bermula daripada Allah lah. Dan sebenarnya itulah sifat Allah. Itulah sifat Allah yang mentauhidkan sifat Allah. Jadi kalau kita kata kalau semua sifat Allah, kita ni Tuhan ke? Kan? Bukan macam itu. Kita ni sebagai apa dia panggil? Disebut sebagai bayangan, majaz. Maknanya kalau kita tengok, katakanlah ni ada handphone, kan, kita tengok, kita angkat handphone, kita nampak kita yang angkat, tapi sebenarnya sifat Allah yang berkuasa untuk angkat. Allah bagi pada kita. Bukan kita yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Bukan kita yang melempar, Allah melempar. Ya, macam tu kan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna rama. Jadi bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar, Allah yang melempar. Jadi sebab kat sini, bila kita tengok sesuatu perbuatan, di situ ada sifat Allah. Sifat Allah qudrah. Jadi jangan kita nampak kita yang kuasa. Allah yang berkuasa. Itu mentauhidkan sifat Allah. Jadi kalau kita melihat, tapi kita ni melihat dengan penglihatan Allah. Allah yang bagi kita melihat. Allah yang bagi kita mendengar. Jadi kita tak nampak perbuatan kita. Akhirnya apa jadi? Bila kita faham ni hati. Dia sebut hati, perasaan kita. Keyakinan kita. Akhirnya kita akan rasa kita ni tak ada. Hati. Bukannya fizikal. Fizikal masih ada. Tapi hati kita rasa, aku ni sebenarnya tak ada. Apa yang ada adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun rasa apa? Kita pun rasa seronok nak jaga diri kita. Supaya kita tidak melakukan sesuatu, kita tak pilih benda-benda yang Allah tak suka. Sebab kalau kita berzikir, contoh kan, kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kita baca Quran semua, baca Fatihah, baca Baqarah sebagainya. Kita nak rasa Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk baca Quran. Maksudnya jasad kita ni jadi mulialah sebab Quran bersama kita. Sebab apa? Allah pilih. Allah izin, kehendak Allah. Jadi maknanya kita mentauhidkan perbuatan Allah, sifat Allah, maknanya kita patah balik kepada asal kita tadi. Maka di situlah kita akan mula merasai kebesaran Allah. Jadi kita akan rasa ada kekuatan. Sebab apa? Kita minta ke Allah. Allah kuat. Kita rasa kita hamba. Kita akan rasa kita hamba. Maka bila kita hamba, kita buatlah apa yang Allah suruh. Allah suruh.
Sebab tu orang yang faham tauhid af'al ni, tauhid sifat ni, dia akan tengok satu-satu sifat Allah. Sehingga akhirnya dia akan rasakan bahawa yang berlaku kepada dirinya ini dengan perbuatan Allah, dengan sifat Allah, dan dia akhirnya dia akan rasa bahawa dia ni tak ada apa-apa dan dia berhajat pada Allah. Jadi dia nak buat apa pun dia minta ke Allah. Itu yang dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku minum. Maknanya apa-apa pun dia minta ke Allah. Dia rendahkan, dia jadi hamba Allah. Dia tak jadilah dia rasa dia yang kuasa dia punya kekuatan kan. Boleh nampak. Kita tak rasa kita yang kuat. Walaupun kita fizikal kita boleh buat angkat berat apa semua, tendang bola, boleh jaga rumah sebagainya kan. Kita rasa kita yang kata kekuatan kita tu Allah yang bagi, kita rasa macam itu. Maka jadilah kita hamba Allah. Maka timbul satu perasaan nak minta ke Allah, ya Allah, hari ni aku nak pergi kerja, izinkanlah aku pergi dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah wala haula wala quwata illa billah. Kita membaca doa. Jadi setiap yang kita baca tu sebenarnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi kita tak perasan sebab kita tak lalui proses. Proses nak kenal Allah ni kita tak melalui. Jadi sebab tu bila kita baca tu, kita baca sekadar kenapa baca? Nabi suruh baca, aja kan. Dapat pahala, sunnah. Kita tak rasa sebenarnya itu adalah kita sebagai hamba nak minta ke Allah. Sebab semua Allah punya. Semua Allah punya. Kemudian bila Allah izin kita buat salah, kita berdosa. Kita tahu Allah izin kita berdosa. Itu sikap Allah. Dan kita tahu Allah juga mempunyai sifat yang kita kata nama dia kan. Kita kenal ada asma' dia, nama dia. Kita akan tengok nama. Tapi macam ni Allah SWT yang Maha Pengampun. Allah Taala yang Maha Penghukum kan. Nama-nama Allah kan. Nama-nama Allah ni kita nak kenal zat Allah. Tapi maknanya sifat Allah ni yang sebut tadi, 20 sifat ni. Jadi bila kita buat tu, maka kita pun akan jadi hamba Allah lah. Kita jadi hamba lain lah. Kita semayang pun tak larat nak semayang. Tak larat nak semayang, letih sangat. Ya Allah, berilah kekuatan aku nak semayang. Jadi kita tahu kekuatan tu Allah bagi. Maka Allah pun bagi kekuatan, larat semayang. Itu rahsia dia. Ini simple. Tak boleh nak buat. Minta ke Allah. Kerana Allah pun bagi. Sebab Allah dah tahu, kita tahu. Kalau orang tak tahu, Allah buat tak tahu. Engkau tak tahu, dia minta. Tapi kalau tahu, kita dah rasa Allah. Dah rasa ni perbuatan Allah. Maka Allah akan buka ni. Apa buka? Rahsia-rahsia dia. Jadi kita bercakap tu, bukan bercakap dengan diri kita. Bercakap dengan makhluk, kita jadi bercakap dengan Allah direct. Sebab kita dah tahu semua tadi. Hakikat tu dah kita dah rasai dalam hati kita. Jadi bila berlaku sesuatu, oh Allah nak suruh aku sabar. Kita pun sabar. Aku sabar ya Allah. Berlaku sesuatu, oh Allah nak suruh aku syukur. Alhamdulillah. Jadi Allah SWT dah sinkronis dengan hati kita tadi. Maka hati kita pun bila ada satu permintaan, minta sikit, mustajab doa kita. Sebab Allah dah kita dah kenal dia. Macam saya sebagai contoh kan. Orang datang rumah kita buat perangai panjang, ketuk pintu kan. Kita buka tak? Kalau yang bawa datang tu orang yang tak kenal, India, Cina ataupun Melayu mana-mana yang kita tak kenal, insya-Allah tak buka lah. Tengok dia, tak ada orang. Kat anak kan. Kenapa buat perangai panjang kan? Peluh-peluh buat perangai panjang kan. Cuba yang datang tu suami kita, keluarga kita, ayah kita datang. Ketuk kan, buat perangai panjang tu. Peluh-peluh kan. Ayah, abah datang buka kan. Suami kan, contoh kan. Abah anak kita buat sebab kita kenal. Rupanya yang Cina tadi tu pun ketuk-ketuk sebab dia nak minta air. Dia buat kebun kat depan rumah tadi kan. Sebenarnya kita tak kenal. Kita tak kenal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, yang maha mengasih menyayang. Dia kenal kalau hamba tu kenal dia ke tak. Sebab tu awliya Allah tu orang yang Allah gelar al-mukarrabin. Al-mukarrabin, orang dekat dengan dia. Kan, orang dekat dengan dia. Kalau kena perbuatan, masih lagi perbuatan. Kalau sifat tu maknanya dah lebih dekat dengan Allah. Al-mukarrabin. Orang yang dekat dengan Allah.
Jadi orang dekat dengan Allah ni sampai peringkat Allah bagi apa pun dia senyum. Dia senyum. Kan, sebab apa? Dia tahu daripada Allah. Dia tak lawan dah Allah dah. Kan, dia tahu daripada Allah. Dia tak rasa putus asa. Dia tak rasa kecewa. Tak rasa sedih. Walaupun sedih, tapi sedih dia tu boleh senyum lah. Sebab dia tahu itu daripada Allah. Ini kekuatan. Kan? Dan ada berita kata Johor akan ditimpa sesuatu kan. Dalam masa yang beberapa bulan ni. Kan? Menakutkan orang Johor kan. Jadi kalau orang tu kenal Allah, dia tahu yang berlaku tu pun dengan perbuatan Allah. Dengan sifat Allah. Takut tak? Mungkin takut. Mungkin lah. Katakanlah kan, 5 bulan lagi daripada sekarang, Johor banjir besar. Contohlah kan. Dengar berita daripada mana-mana lah kan. Ataupun 5 bulan daripada sekarang ada tsunami berlaku kat Johor. Contohlah. Ni contoh bukan doa. Kan. Kalau berlaku izin Allah kan. Jadi orang yang dengar tu Johor tadi kata kan Allah nak izin jadi kan. Dia boleh senyum lagi lah. Walaupun maknanya bukanlah dia senyum dia biar je. Dia usaha. Kita kena cari ni tempat yang tinggi sikit. Kita kena cari ni tempat yang jauh sikit daripada pantai. Kita kena prepare sikit kan, sebab kita dah ni kan. Jadi dia positif, always positif. Sebab semua yang Allah dah beri pada dia semuanya terbaik. Semuanya terbaik. Tak ada yang tak baik lah. Yang tak baik dia sendiri yang pilih salah. Kita buat pilihan salah. Patutnya pilih Islam, kita pilih agama lain. Itu salah. Kita yang pilih. Kan? Kalau kita dipaksa pilih Allah tak keluarlah ayat la ikraha fiddin. Tak keluar. Kan? Kemudian kan Allah juga kasih kat kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan kita melainkan yang kita mampu. Jadi ini semua berita gembira. Baik, ini sebagai tazkirah saja ringkas. Kemudian lepas tu kan kita pun mentauhidkan zat Allah. Apa maksud mentauhidkan zat Allah? Zat ni apa? Jisim, kewujudan. Kalau tadi perbuatan, lepas tu sifat. Sifat ni sesuatu yang berdiri pada zat. Sebenarnya perbincangan dia panjang. Kita akan buat tauhid af'al, kita akan buat subuh, duha kita akan buat nanti. Tapi ini cuma tazkirah. Supaya kita boleh nampak jalan nak mengenal Allah ni yang paling tinggi sekali, kita mentauhidkan zat Allah. Apa maksud mentauhidkan zat Allah? Segala yang maujud, segala zat yang ada di atas muka bumi ini, di alam ini, semua kan hakikatnya adalah kan tidak ada, yang adanya hanyalah Allah. Hakikatnya hanya merupakan zat Allah SWT. Segalanya kan bermula dengan ciptaan Allah sebagainya tadi, dan hakikat semua tu yang ada hanyalah Allah. Hakikatnya hakikatnya ada Allah. Mari saya bacakan dia punya apa dia panggil yang disebut dia, perkataan dia dalam bahasa dia. Mengesakan Allah Ta'ala pada segala zat, bermakna apa? Tidak ada yang maujud di dalam alam ini, dalam pandangan mata kita, dalam pandangan mata hati kita. Mata hati kita, hanya Allah Ta'ala sahaja yang wujud. Sementara yang selain daripada Allah itu, wujud, segala yang selain daripada Allah itu, hakikatnya tidak wujud. Seperti bayang-bayang yang tidak akan ada berbandingkan dengan yang ada bayang, yang jisim tadi. Jadi maknanya mengesakan zat Allah ni maknanya kan bahawa hakikatnya yang ada di alam ini semuanya kan tidak ada, yang ada hanyalah Allah, wajibul wujud. Wajibul wujud. Jadi nak sebut kat sini apabila kita telah memahami ini cara ringkas cara ringkas. Dia kita akan hurai panjang kemudian. Cara ringkasnya maknanya bila kita tengok diri kita ni, tengok amalan kita, tengok perbuatan kita, sifat kita, jasad kita, hakikatnya hanyalah Allah sahaja yang ada. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Dan kalau kita ada pun, Allah adakan. Kalau kita hidup, Allah yang hidupkan. Bukannya kita ada macam itu. Jadi bila kita faham yang ini, apa maksud dia? Bagi orang yang nak beramal, beriman. Maksudnya, bila kita nak sembahyang, contoh, okey, kalau contoh kita try buat training sikit latihan sikit. Okey, cuba kita tutup mata, tutup mata, semua tutup mata. Bila kita tutup mata, kita nampak apa? Ada nampak apa-apa tak? Tak nampak apa. Tapi ada orang nampak tau.
Tapi kan orang yang normal, yang tak normal dia tutup mata nampak benda kan. Majnun kan. Laila Majnun punya cerita kan. Dia tutup mata dia nampak Laila kan. Nampak Laila contoh itu cerita kan. Baik. Bila kita tutup mata tak nampak apa kan? Kita buka kita nampak ada ni. Tutup kan. Jadi makhluk kan adalah bayang-bayang. Dia boleh ada, dia boleh tak ada. Jadi bila kita tutup mata kita, tutup mata kita, tutup mata kita gelap, kita tak ada apa kan? Tak ada apa kan? Bila gelap ni, kita tak nampak apa-apa lah, fizikal tak nampak apa-apa. Maka hati kita rasa yang ada hanyalah Allah. Kan? Maknanya yang wajibul wujud, yang wujud hanya Allah saja, tu hakikat dia. Hakikat dia macam itu. Jadi hakikat Allah. Jadi bila kita buka mata kita, kita nampak, tengok tangan kita, tengok kaki kita, tengok diri kita, maka aku ni hamba Allah. Ini dia punya kemuncak dia. Aku hamba Allah, kemudian kita pun boleh beramal, boleh bekerja, boleh makan, boleh minum, boleh apa. Maka segala yang kita buat tu hanyalah ubudiah kita, ibadah kita pada Allah yang jadikan kita. Itu mentauhidkan zat Allah ni, maknanya kita rasa hakikatnya kita tak ada. Allah adakan kita untuk kita beribadah pada dia. Maka jadilah kita orang yang sentiasa nak ibadah kat dia. Apa pun yang kita buat, semua tu ibadah. Dan kemudian pada masa tu kita meminta ke Allah, ya Allah, terimalah ibadah aku ni. Redalah ibadah aku. Itu maknanya kan, mentauhidkan zat Allah ni dia panjang ceritanya, tapi saya nak ringkaskan sini. Ringkaskan apa? Maknanya di akhir tu kita akan fanakan diri kita. Fana ni binasakan diri, bukan binasakan bunuh diri. Binasa tak ada lah, kita tak ada kan. Kemudian kita ada balik. Bila kita ada tu punya, bila Allah jadikan kita daripada bayi naik sampai sekarang dah tua-tua semua kan, naik semua, buat ni, buat tu, semua kita buat tu, aku buat tu hanya untuk mengabdikan kepada zat yang wajibul wujud, Tuhan tadi, Allah tadi. Zat yang wajibul wujud tu mentauhidkan zat Allah. Maknanya kita ni jadi hamba Allah 100%. Sampai kita bernafas pun dalam rangkaian ibadah. Sampai kita berdenyut jantung ni pun, denyut jantung ni kita hidup. Hidup ni dalam rangka nak ibadah kepada Allah. Jadi kita rasa macam tu. Yang zat yang ada hanyalah Allah saja. Kita mentauhidkan zat Allah. Wajibul wujud tadi. Yang wajib ada. Kita ni diadakan. Aku hidup, dihidupkan. Aku boleh bekerja, aku diberikan tenaga untuk bekerja. Contoh. Jadi bila aku buat ni, maknanya bila kita faham tauhid, mentauhidkan Allah ni, mentauhidkan zat Allah, bila kita buat, aku hanya ibadah. Aku hanya ibadah. Ini je. Ini kerja aku. Kalau kita berkata, ya Allah, terimalah ibadah aku ni. Ya Allah, mudahkanlah aku beribadah. Kita pun minta ke Allah. Kemudian, bila kita dah keadaan macam itu, ini maksima. Mungkin kita tak sampai. Mungkin Rasulullah SAW saja yang sampai. Tanpa tahap yang paling maksima sekali. Akhirnya dia akan mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Semulia-mulianya. Kita tak ada apa. Yang ada hanya Allah. Akhirnya kita akan memuliakan Allah. Mengagungkan Allah. Mencintai Allah. Mengasihi Allah. Tapi ini proses. Kita buat cerita teori. Tapi teori untuk buat proses. Bukan teori-teori kan. Teori untuk nak melakukan dalam hidup kita. Itu bezanya kan. Kalau orang belajar ilmu kalam sekadar nak berjidal, dia sebenarnya ada banyak benda. Contohnya, adakah sifat Allah berdiri pada zat ataupun dia berlainan zat lain, sifat lain. Itu ada macam-macam. Kalau nak sebut ilmu kalam ni ada macam-macam dia punya perbahasan. Kita tak payah pergi jauh-jauh sangat. Kita pergi macam mana yang kita nak buat, nak proses, nak kenal Allah. Sehingga kan kita rasa, aku nak semayang ni. Nak semayang ni pun Allah izin. Aku semayang. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita rasa kasih sayang Allah tadi. Ini contoh. Akhirnya kita pun semayang dengan sepenuh kasih sayang kepada Allah. Kita pun tunduk pada Allah. Tak ada dah riak, dah tak ada dah. Hujub dah tak ada dah. Kan? Kita kata sombong-sombong dah tak ada dah. Tawaduk je kita rendah diri ke Allah. Rendah diri pada makhluk-makhluk yang lain. Sebab makhluk lain tu pun milik Allah juga. Kita dah mula tak suka nak gaduh-gaduh. Kan? Kita hanya pertahankan diri kita sebab Allah perintah pertahankan diri. Jadi akhirnya kita akan menjadi total submit, total Islam. Masa itulah setiap yang kita lakukan tu indah. Dia panggil halawah, manis. Sebab kita buat dengan
dengan sepenuh hati kita sebab kita dah kenal Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, zat Allah. Maka kita boleh sabar, boleh syukur. Jadi ini peranan untuk nak kenal Allah ni. Ini asas kepada yang lain. Jadi projek-projek lain ni semua tu secondary ataupun nombor 3, nombor 4, nombor 5, 10. Tapi yang pertama sekali kita nak kenal Allah. Bila kenal Allah ni kita akan nampaklah sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat ni pun sebenarnya adalah hamba Allah juga. Boleh tak nak buruk sangka dengan dia? Tak boleh buruk sangka dengan dia sebab segala yang berlaku pada dia dengan izin Allah. Kita kena baik sangka dengan dia. Tapi tidaklah bermakna tidak berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Jangan sampai Islam tu jatuh dengan sebab kita. Kita tak berhati-hati. Tapi kita nak kena baik sangka sesama mukmin Muslim, kita baik sangka. Apalagi orang yang nak selamatkan diri di akhir zaman. Dengan bila kita mula hari ni mengenal Allah tadi, maka insya-Allah di situlah kita akan bergerak pelan-pelan. Okey, ada apa-apa ke? Okey ke? Macam mana? Ada rasa macam keliru-keliru ke? Nak tengok ada apa-apa komen. Dah berapa? Hari ni kita tak expect lah ramai sangat kan sebab kita tak ni. Jadi asas hubungan dengan Allah yang benar bila kita mula berhubung dengan perbuatan Allah, melihat, mengesan dengan hati kita, kita mengesan sifat Allah pula. Jadi pengenalan kita satu sifat Allah. Satu sifat Allah yang mana satu tu? Hak 20, kita mula dengan 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus ya. Jadi kita mula dengan tu sifat 20. Jadi sifat 20 ni dia kata Nabi tak ajar pun, memang Nabi tak ajar kan. Sebab zaman Nabi tak diperlukan tu. Zaman orang kemudian jiwa dah keras. Jiwa dah keras. Kita dah jauh daripada Allah dunia, jadi terpaksa ulama kenalkan semula sifat Allah tu. Secara detail, kemudian proses satu-satu. Bila kita faham yang ni, baru kita nampak, rupanya kena faham sifat Allah, wujud Allah ni ada kan. Kita ada sebab Allah ada. Kita ada kan, Allah adakan kita. Kan? Jadi baru kita faham yang tu. Kita merendah diri ke Allah. Kan? Kemudian kudrah, iradah, ilmu, semua sekali. Kemudian nama-nama Allah pula. Kan? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan sebagainya. Pun kita mula kenal satu-satu. Sebab tu bila kita mula kenal zat Allah dengan nama Allah tadi, nama yang berada di atas zat Allah tadi, nama-nama sifat Allah berada di atas zat tadi, maka kita mula kenal Allah. Lagi dalam, lagi banyak kita kenal tu tadi tu, satu-satu, lagi kita dekat dengan Allah. Kalau kita kenal Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim aja, Ar-Rahman, Ar-Rahim ni lah. Setakat tu. Tapi itu pun dah kenal lah. Banding orang tak kenal langsung. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. 99 nama. Sampai ke 100. Nama yang ke 100. Ada ulama' ada hurai lagi. Ada nama yang ke 100. Tapi sebenarnya, nama-nama ni bila kita kenal, orang yang kenal Allah, hatinya, perbuatan, sifat dan nama dan nama tadi, zat Allah tadi, maka insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan bagi rahmat dia. Dialah antara orang yang akan mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam. Dan akhirnya masuk dalam redha Allah. Jadi perkara yang memalukan seorang Islam ialah bila dia tak kenal Tuhan dia. Kan? Bila dia minum, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kawan-kawan kita daripada Perak beri air gau, bekalan. Bismillah. Dia minum air, dia baca bismillah, tapi dia tak rasa ini daripada Allah. Malu kita. Tak rasa ni rezeki Allah. Tak rasa ni Allah bagi. Kita boleh minum tu, bila dah masuk ke dalam ni kita tak rasa. Itu semua perbuatan Allah. Tak rasa. Malu. Ni seorang Islam, dia malu. Macam kita lah. Bila tanyakan, siapa nama ayah kamu dengan ibu kamu? Tak tahu. Nama mak ayah pun tak tahu. Nak apalah, mak ayah pun tak tahu. Mak engkau dah lahirkan kau, dia kata. Mak engkau dah besarkan kau, ayah engkau semua. Engkau, mak engkau, ayah engkau tak tahu. Tak tahu. Kenapa? Rupa-rupanya dia lahir-lahir, mak ayah dia meninggal dunia. Memang tak tahu sungguh. Tapi adat orang kata, kalau tak kenal pun,
kan. Apalah anak ni contoh kan. Jadi kita makhluk Allah ni, hamba Allah. Kalau kita tak kenal Allah, lagilah teramat malu kita. Macam kita kata kan, orang yang tak ada ilmu, tak ada hati, tak ada apa kan. Jadi sebab itulah kita mula-mula dengan mengenal Allah. Bila kita kenal Allah dengan perasaan hati kita ni, insya-Allah kita akan mendekatinya. Insya-Allah. Maka bila yang kita nampak satu yang bestnya, yang bestnya orang kenal Allah ni, yang kita tengoklah berlaku pada aulia Allah, ulama-ulama kita ni, kan, apa saja yang berlaku, dia akan rasa kan, bahagia sebab dia dah bersama Allah. Jadi bersama dengan Allah, kenal Allah, dia kata Ibn Taimiyah rahimahullah, syurga dunia. Siapa yang tak dapat syurga dunia ni, susah nak dapat syurga akhirat. Dia kata gitulah kan. Syurga dunia ni ialah bila kita kenal Allah. Kenal Allah bukan tahu nama-nama dia, hafal nama-nama dia. Sebab ini orang ramai hafal, ramai tahu. Tapi yang hidup bersama dengan keyakinan, perasaan tadi. Bila kita hidup bersama perasaan, maka jadilah kita hamba Allah yang sebenar, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang kita nak sampaikan pada hari ini. Jadi insya-Allah lepas ni kami akan bincang-bincang sikitlah, ada hal-hal sikit. So insya-Allah kita terpaksa offkanlah ni sebab perbincangan ni perbincangan tertutup kan. Jadi cuma tazkirah ni saya buat ulang-ulang supaya kita nampak. Dan bila saya nak sama-sama dengan kawan-kawan kita di Johor ni, sebenarnya kita nak kena sama rasa bahawa semua ahli sisi kena activate lah. Semua kepahaman. Sebab kepahaman bukan untuk kita simpan dalam buku. Buku banyak dah tulis kan. Ada seorang, just jumpa ada seorang tu semalam kat Perak, taklah sebut siapa kan. Dia kata saya mula kenal kuliah ustaz, dia kata setahun lebih lepas lah, dia kata. Kemudian lepas tu bila dah kenal tu, saya terus dengar dah berapa ratus, dah lebih 300 kuliah dia dengar kan. Dia kata dia dah catat semua sekali. Dan lepas tu saya kata saya pun tak ingat saya sampai 300 lebih. Tapi maknanya banyaklah. Jadi kadang-kadang alhamdulillah lah kita dengar kita sebagainya tu, tapi yang lebih penting yang mana satu yang lahir dalam kehidupan kita, itu yang paling penting sekali lah. Dan yang tukang cakap ni pun sebenarnya peringatan untuk diri juga. Kadang cakap dia pandai, buat tak kan. Yang cakap pun nak kena buat juga. Sebab Allah benci orang yang pandai cakap, yang boleh cakap tak buat. Jadi sebenarnya hukumannya lebih besar pada orang banyak cakap ni. Jadi itulah insya-Allah mudah-mudahan. So insya-Allah mudah-mudahan kita akan aktifkan apa yang kita faham, terutamanya mereka yang telah pergi ke tamrin yang pertama. Jadi kita akan cuba aktifkan sebab saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutamanya kawan-kawan sisi kita yang dah datang tamrin pertama. Dan saya sebut sampai bulan 4, bulan April. Segala persiapan kita kena bulan April kita cuma selesaikan insya-Allah. Dan saya telah pun hampir ke seluruh Malaysia dah pergi dah, cuma kecuali ada Sabah Sarawak belum, dengan Negeri Sembilan dalam masa terdekat. Jadi insya-Allah itu yang terakhirlah. Dan kita akan buat semula pada yang ketinggalan, insya-Allah. So kita tangguh untuk FB kita tangguh, untuk sini ada lagi sikit kan. Insya-Allah kita tangguh semua dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa maksud tamrin? Tamrin ni sebenarnya bukan tamrin, dia tak panggil. Ada tamrin di Kelantan, tamrin di setengah tempat daurah. Daurah ni macam seminar. Daurah sebenarnya lebih tepat daurah, tapi kalau setengah tempat memang ada tamrin, ada panah lah, ada apa semua. Ada buat memanah, ada buat berlatih memanah sebagainya. Jadi tamrin yang sebenar belum lagi, tapi ini daurah, seminar. Kita dah buat dah seminar tentang perancangan, planning sebagainya, dan insya-Allah bagi mereka yang belum ikuti, boleh ikutilah kemudian insya-Allah. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.